Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkongsikan tentang bagaimana kita ingin mengadaptasi perubahan ekoran daripada COVID-19 dan juga pelaksanaan baru tahun 2021 apabila melibatkan Menu Prosedur Perjalanan Malaysia dan juga Sistem Jaminan Pengusaha Halal Malaysia dikuatkuasakan sepenuhnya. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, apa yang pasti pada hari ini, industri halal di Malaysia mempunyai spektrum yang luas, khususnya dari segi pemain industri yang ada. Di mana kita ada pemain dari kategori mikro, yang kecil sampailah kepada kategori besar dan juga multinasional yang melibatkan syarikat-syarikat besar di beberapa negara yang turut beroperasi di Malaysia. Landscape industri halal kita juga melibatkan mereka-mereka yang berada di peringkat upstream dan juga downstream industri, di mana mereka ni di kalangan yang terlibat dari segi perladangan, pemprosesan primer seperti premis sembelihan dan juga pemprosesan lanjut seperti produk-produk hiliran. Termasuk juga dalam landscape spektrum industri halal pada hari ini mereka yang berada pada industri sokongan seperti pergudangan, pengangkutan dan yang lain-lain. Jadi walaupun juga keadaannya, senario yang ada pada hari ini, setiap industri akan bergantung kepada industri yang lain seperti sekeping puzzle ataupun kaitan yang ada akan membantu, berkait satu sama lain, khususnya dari segi kelangsungan perniagaan yang ada. Jadi kalau kita lihat juga dari segi landscape yang ada ini, kaitannya kepada industri yang ada pada hari ini, khususnya dari sudut Badan Persijilian Halal, jumlah permohonan yang ada dari tahun ke tahun semakin meningkat, di mana secara relatifnya kalau dibandingkan di antara tahun 2019 hingga 2018 sebagai contoh, permohonan yang ada telah meningkat sebanyak 47%, di mana pada tahun 2018 permohonan hanya sekitar 2,931 permohonan. Kemudian pada tahun 2019 jumlah ini meningkat kepada 4,300. Dan walaupun pada tahun ini kita berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19, secara relatifnya permohonan memang berkurangan untuk suku pertama, separuh pertama tahun ini, di mana permohonan telah menurun kepada 25% ataupun secara purata 258 permohonan sebulan berbanding tahun yang lepas, tahun 2018. Namun masih lagi mencatatkan peningkatan secara relatif yang lebih tinggi daripada tahun 2018, di mana pada tahun 2014 secara purata sebulan 342 permohonan diterima di JAIZ. Jadi tahun ini berkurang sedikit tetapi masih lagi tinggi berbanding tahun 2018. So ini merupakan satu trend di mana penerimaan dan keperluan pada produk halal yang ada pada hari ini semakin berkembang. Pada ketika ini kita mengetahui bahawa negara sedang berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 yang mana dia memberi kesan kepada semua orang, dan kalau dalam industri halal ini secara khususnya apa yang kita boleh lihat, di sebalik besarnya landscape industri halal yang ada itu tadi, sebahagian besar daripada perniagaan yang berkait langsung dengan COVID-19 ini telah tidak beroperasi secara normal, ataupun ada juga yang terpaksa menghentikan operasinya. Ini menyebabkan proses untuk pensijilian halal itu terjejas sehingga proses itu perlu ditangguhkan. Namun inovasi dari segi proses yang ada pada hari ini membantu untuk proses pensijilian ini dijalankan juga. Jadi ada di kalangan segmen industri ini, contohnya seperti industri perhotelan yang sehingga ke hari ini masih tutup operasi ataupun beroperasi dalam keadaan paling minimum. Ada rekod di JAIZ di mana pada ketika ini ada hotel yang banyak bergantung kepada pelancong-pelancong asing sebagai contoh, masih lagi tidak beroperasi, masih lagi tutup operasi. Kalau ada yang beroperasi pun hotel yang mungkin 3 bintang ke bawah yang banyak melibatkan pelanggan-pelanggan domestik. Itu pun daripada maklum balas yang diterima, mereka terpaksa meminimumkan operasi mereka atas faktor-faktor dari segi penerimaan kepada pelanggan-pelanggan yang ada di situ.
Baik, di peringkat penghilangan, pengeluaran produk sebagai contoh, ada yang melibatkan penjadualan semula di mana ada hari beroperasi, ada hari tak beroperasi. Ada juga waktu operasi yang dipendekkan daripada 2 shift kepada 1 shift. Jadi ini tidak termasuk secara keseluruhan. Ada juga segmen industri yang kami lihat pada ketika ini menghadapi cabaran dari segi orang yang menguruskan halal, di mana ada yang terpaksa berhenti kerana pengurangan gaji ataupun mungkin disebabkan syarikat mereka tidak beroperasi. Jadi ini menjadi satu cabaran kepada industri sebab masih tidak tentu lagi dan tempoh penambahbaikan ataupun recovery mengambil masa yang agak panjang sehingga kini. Jadi kalau di peringkat agensi kerajaan pula, apa yang kita lihat pada hari ini sebenarnya kami di jabatan di JAIS sebagai contoh berkeupayaan untuk menerima apa juga cabaran dan juga perubahan yang berlaku. Sebagaimana yang ada di industri, bekerja daripada rumah ataupun kalau melibatkan staf yang perlu dikuarantin, pekaki tangan yang perlu dikuarantin, kalau melibatkan PUI ataupun mungkin yang mendapat jangkitan COVID, termasuk juga penutupan pejabat, memang telah difikirkan, memang telah bersedia, tetapi menjadi cabaran kepada jabatan kerana ada perkara berkaitan dengan proses pensijilan halal yang tak dapat diteruskan. Contohnya audit ataupun pemeriksaan di premis untuk tujuan pemantauan ataupun untuk tujuan kelulusan. So ini menjadi cabaran kerana dalam tempoh PKP yang lepas pada bulan 3 sehingga bulan 5, sebanyak hampir 188 permohonan yang perlu diaudit tidak dapat dibuat proses audit itu kerana proses PKP itu yang masih berkuat kuasa. Baik, jadi walaupun begitu, apa yang kami pasti pada ketika ini di jabatan, kami melihat satu trend yang agak berbeza sewaktu tempoh pandemik COVID-19 ini berlaku, di mana fitness dan readiness industri untuk memenuhi keperluan pensijilan halal agak terjejas. Maklumlah, syarikat bergantung kepada bahan-bahan mentah yang perlu diimport daripada luar negara. Ada juga yang sijil halal bahan mentah telah tamat tempoh. Ini menyebabkan proses pembaharuan yang sepatutnya lebih mudah, lebih cepat, lebih awal dapat dihantar menjadi lebih lambat kerana keperluan dokumen ini tadi tak dapat disiapkan disebabkan faktor-faktor yang berkaitan dengan COVID ini tadi. Jadi secara tak langsung ini membawa kepada keadaan proses untuk kelulusan permohonan itu menjadi sedikit lambat disebabkan faktor pemohon itu sendiri yang menghantar lambat. Jadi kami melihat keadaan ini di mana ada permohonan yang telah tamat tempoh agak lama, dalam sebulan 2 bulan begitu baru hantar permohonan, dan tersangkut pula disebabkan perubahan-perubahan yang berlaku berkaitan dengan pandemik yang ada pada ketika ini. Jadi itu situasi kita pada ketika ini semasa masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi saya kira cabaran kita di industri, baik kami di peringkat JAIS maupun rakan-rakan yang ada di industri pada hari ini, sama ada pandemik COVID-19 ini masih lagi akan bertahan agak lama ataupun akan hilang dalam tempoh yang terdekat ini. Yang pastinya mulai tahun depan kita akan ada satu cabaran yang telah dijangka, telah dirancang tanpa melibatkan faktor COVID-19 ini tadi, di mana kita akan mula menguatkuasakan prosedur baru pensijilan halal yang sebelum ini telah ditambah baik. Jadi sebagaimana rakan-rakan di industri sedia maklum, pada 29 September yang lepas, JAKIM secara rasminya telah mengumumkan status manual prosedur pensijilan Malaysia 2020 untuk industri domestik
akan mula dikuatkuasakan pada 1/1/2021 bersama dengan Sistem Jaminan Halal Malaysia ataupun singkatannya MHMS. Jadi ini satu benda besar yang tidak mengambil kira COVID-19, tetapi pada hari ini perlu diambil kira COVID-19 dan juga keperluan-keperluan yang ada di sini yang telah dirancang lebih awal untuk dilihat. Jadi yang pastinya prosedur baru ini secara umum saya boleh katakan lebih terperinci dan juga lebih agak berat sedikit dari segi keperluan yang untuk dipenuhi oleh pihak industri, kerana kalau kita lihat dari sudut dokumen yang ada, kalau kita dapat muat turun, yang pastinya dia lebih tebal, hampir 120 muka surat. Dan kalau kita lihat dari segi isi kandungan yang ada pada hari ini, bukan saja yang ada itu dikekalkan, tetapi ada yang ditambah, sama ada yang tak pernah ada langsung ataupun yang sedia ada itu dikembangkan atau diringkaskan. Secara relatif, kalau kita boleh lihat dalam manual prosedur persiaran yang baru ni sebagai contoh, kalau manual yang sedia ada versi tahun 2014, jumlah prosedur yang disebutkan dalam manual prosedur ini sebanyak 13 sahaja, tetapi pada tahun depan akan mula dikuatkuasakan sebanyak 71 prosedur yang nampak jauh berbeza dan lebih banyak keperluan sebagaimana disebut di awal tadi. Dan kalau kita ambil contoh sedikit daripada perkara-perkara yang disebutkan dalam manual yang baru ini, di ruangan definisi sahaja telah ditambahkan, kalau sebelum ni hanya ada 16 definisi berkaitan dengan keperluan prosedur ini, tetapi dia telah menjadi kepada 51. Jadi itu yang saya ingin katakan bahawa tanpa mengambil kira COVID-19 yang mungkin masih berpanjangan atau mungkin akan tamat dalam tempoh yang tak berapa lama lagi ini, yang pastinya 2021 prosedur ini menanti untuk rakan-rakan di industri penuhi dengan sebaik yang mungkin. Secara khusus saya ingin kongsikan di sini cabaran dan kesan besar dari segi keperluan yang ada dalam prosedur ini yang saya kira akan memberi kesan agak besar kepada industri yang ada, sebab kalau kita lihat dalam manual yang baru ini telah disebutkan secara spesifik perkara-perkara berkaitan dengan personal halal, ada diterangkan lebih lanjut tentang charge bayaran, walaupun telah tak jauh berbeza, telah ditambahkan. Yang pasti saya kira rakan-rakan industri tak ada pilihan melainkan pejam mata dan bayar sahaja. Tetapi yang ini tidak begitu besar kalau dibandingkan dengan syarat saya sebut di awal tadi, seperti personal halal, keperluan berkaitan dengan latihan halal, keperluan berkaitan dengan rekod dan juga dokumentasi berkaitan dengan halal, produk ataupun servis presentation berkaitan dengan produk itu tadi, kawalan operasi dan juga proses, dan juga keseluruhan pengurusan dan komitmen halal yang diharapkan daripada pihak syarikat melalui jawatankuasa halal dalaman dan juga sistem jaminan halal, sistem jaminan pengurusan halal di peringkat syarikat. Baik, kalau kita ambil contoh, saya cuba ekstrakkan di mana kesan besar yang mungkin akan membuatkan industri dalam waktu yang tak berapa lama, ada dalam sekitar 2 bulan lebih ini saja lagi untuk memenuhi kriteria yang ada ini secara besar-besaran pada tahun 2021 adalah perkara berkaitan dengan eksekutif halal. Umum kita maklum sebelum ini dalam manual yang lama 2014 ada disebutkan tentang eksekutif halal, tetapi pada manual yang baru telah diperincikan dengan lebih lanjut, di mana ada disebutkan di sini syarat tentang kelayakan. Sebagai contoh, dari segi pendidikan, minimum mempunyai diploma dalam bidang pengurusan halal atau yang setara dengannya dan mempunyai 5 tahun pengalaman. Jadi apa akan menjadi kesan besar kepada rakan-rakan di industri? Katalah tidak mempunyai kelayakan bekerja ataupun pengalaman bekerja sebanyak 5 tahun, mempunyai kelayakan dalam bidang diploma pengurusan halal ataupun ijazah sekalipun, tetapi baru bekerja 4 tahun.
Jadi tentu ini memberi kesan sebab telah disebutkan dalam manual ini sebagai syarat 5 tahun minimum. Jadi ini yang saya katakan kesan dia lebih besar, walaupun mungkin kalau di awal tadi saya sebutkan dari segi yuran persijilan yang berkaitan telah dikembangkan, telah ditambahkan perkara-perkara yang perlu melibatkan pembayaran, tetapi ini antara yang sedia memberi kesan besar kepada tuan-tuan di industri sebab perkara ini dia tidak boleh diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ada juga disebutkan di sini tentang syarat eksekutif halal hendaklah mempunyai sijil eksekutif halal daripada pusat latihan halal. Jadi walaupun telah disebutkan tentang kursus eksekutif halal ataupun halal eksekutif ini dari segi latihan, pada keperluan yang akan dikuatkuasakan tahun 2021 ini, yang pastinya segala bentuk kursus, segala bentuk latihan berkaitan dengan halal telah distandardkan datangnya daripada pusat latihan yang diiktiraf secara khusus. Jadi ini menjadi sedikit cabaran saya kira kepada rakan-rakan di industri sebab dalam kesibukan rakan-rakan di industri bekerja, kursus ini perlu hadir dan untuk hadir kursus ini memerlukan masa sebanyak 70 jam kredit. Ada yang ada di luar sana yang dijalankan dalam masa 2 minggu, ada yang masa 10 hari, yang menyebabkan rakan-rakan di industri sehingga ke hari ini walaupun saya maklum ramai yang telah hadir tetapi sebahagiannya masih belum hadir disebabkan faktor kesibukan dan komitmen kerja yang ada. Jadi ini menjadi cabaran sebab mulai Januari akan datang mana-mana syarikat yang membuat permohonan dalam tempoh 6 bulan mulai Januari 2021 ni saya kira akan paling terkesan besar sebab syarat-syarat ini dah mulai dikuatkuasakan. Mungkin ada sedikit kelegaan kepada rakan-rakan yang di industri kalau dia telah mempunyai sijil pengesahan halal, tidak ada keperluan untuk pembaharuan atau permohonan baru. Yang ada pun mungkin untuk menunggu audit pemantauan daripada JAIS ataupun JAKIM. Jadi ada sedikit kelegaan di situ tetapi tidaklah bersifat lama sebab kalau pemantauan masuk ini juga akan dilihat sama ada dipenuhi ataupun tidak. Baik, dalam manual baru yang akan dikuatkuasakan juga rakan-rakan di industri boleh lihat bahawa keperluan berkaitan dengan latihan halal telah disebutkan lebih spesifik di mana semua pekerja perlu mempunyai ataupun menghadiri kursus asas berkaitan dengan halal dan dinyatakan tidak kurang dalam tempoh 3 bulan selepas pelantikan perlu mengikuti kursus ini. Jadi ini menjadi cabaran juga sebab eksekutif halal yang ada perlu membuat latihan. Jadi kalau eksekutif halal tak pernah pergi latihan lagi, nak memberi latihan kepada pekerja-pekerja yang ada di syarikat. Dan latihan ini juga disebutkan tidak hanya terbatas kepada pekerja di peringkat syarikat tetapi melibatkan kontraktor, vendor, pembekal yang ada. Jadi ini menjadi cabaran kepada rakan-rakan di industri sebab masa untuk kita buat persediaan dan memenuhi keperluan ini. Termasuk juga disebutkan latihan berkaitan dengan kompetensi yang mana ini secara khusus melibatkan jawatankuasa halal dalaman dan juga eksekutif halal. Di mana kedua-dua latihan berkaitan dengan kesedaran dan juga latihan kompetensi ini akan dinilai ataupun perlu dibuat secara rutin setiap 3 tahun sekali. Disebutkan juga di sini menjadi cabaran kepada industri, perkara-perkara yang menjadi cabaran pada industri selain daripada menganjurkan kursus, menghadiri kursus, syarikat perlu memperuntukkan masa, bajet dan juga kemudahan untuk kursus ini diadakan. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan semati sekalian, walaupun telah disebutkan dalam manual ini perkara berkaitan dengan latihan yang saya percaya cepat atau lambat akan dipenuhi oleh pihak syarikat, tetapi sebenarnya cabaran lebih besar menunggu di sebalik latihan ini. Expectation ataupun jangkaan yang diharapkan daripada rakan-rakan di industri adalah kompetensi kaki tangan di peringkat syarikat dalam perkara-perkara asas berkaitan dengan halal dan juga pensijilan halal. Dan juga diharapkan dengan latihan yang ada ini pihak syarikat boleh memberikan prestasi yang lebih baik, memberi kesan yang baik dengan kurang laporan ketidakpatuhan semasa permohonan kelulusan dibuat ataupun dalam tempoh kelulusan diberikan melalui laporan pemantauan yang dijalankan. Jadi cabaran besar di sini bukan saja dari segi latihan tetapi dari segi
kompetensi kaki tangan dan juga prestasi yang lebih baik melalui laporan-laporan audit yang dijalankan. Baik, antara perkara besar juga dalam manual baru yang saya rasa perlu saya tekankan kepada rakan-rakan yang ada di industri, perkara berkaitan dengan dokumen dan rekod, persembahan dokumen dan juga rekod berkaitan dengan persijilan halal yang telah disebutkan secara lebih spesifik. Mengapa keadaan ini berlaku? Apa yang saya boleh kongsikan daripada pengalaman JAIS maupun rakan-rakan di JAKIM dan negeri yang lain. Apa yang pasti pada hari ini dokumen dan rekod masih lagi tidak kemas, tidak lengkap. Penyelenggaraan dokumen dan rekod masih lagi lemah di peringkat syarikat. Ini secara purata, walaupun tidak semua syarikat mempunyai masalah ini, tetapi secara purata masih lagi ada dokumen-dokumen yang semasa audit dijalankan, dokumen yang tak ada, tidak dikemas kini ataupun dokumen yang telah tamat tempoh. Memang diketahui bahawa perkara ini tidak akan pada satu masa semua sijil akan dalam tarikh yang terkini, tetapi apa yang ingin dilihat daripada pandangan audit sebenarnya pihak syarikat dapat berbuat sesuatu untuk memastikan maklumat ini tidak diselenggara untuk satu tempoh yang mungkin lebih daripada 3 bulan. Jadi seterusnya antara yang dilihat yang menyebabkan perkara berkaitan dokumen dan rekod berkaitan persialan ini ditekankan dalam manual yang baru ni, kerana pada ketiga ini antara yang dilihat adalah masa untuk pegawai audit dapat melihat ataupun mengakses maklumat-maklumat berkaitan dengan rekod dan juga dokumen ini khususnya semasa audit agak lambat. Jadi ini menyebabkan pada waktu audit itu laporan ketidakpatuhan ataupun NCR perlu dikeluarkan sebab laporan berkaitan dengan produk, laporan berkaitan dengan pembelian, laporan berkaitan dengan aktiviti halal tidak dapat ditunjukkan. Jadi ini menjadi satu, saya kira, cabaran besar kerana dia memerlukan komitmen, bukan saja komitmen tetapi ia perlu konsisten. Tambahan pula disebutkan dalam syarat yang baru ni, rekod-rekod ini perlu wujud, perlu dijaga dengan baik dalam tempoh 3 tahun. Jadi maknanya kalau pemantauan itu selepas mulai tahun 2021, kalau pemantauan masuk pada tahun 2021 untuk kelulusan yang mungkin masih baru ataupun dah tinggal separuh, di peringkat audit maklumat berkaitan dengan rekod-rekod pengeluaran, rekod-rekod pembelian, rekod-rekod aktiviti berkaitan halal boleh ditanya untuk 2 tahun, 3 tahun ke belakang. So ini menjadi cabaran kepada pihak syarikat sebab ia tidak hanya boleh dibuat secara overnight ataupun dalam waktu sekelip mata untuk tujuan memenuhi keperluan audit, tetapi ia perlu diwujudkan secara konsisten. Juga disebutkan di sini tentang syarat permohonan baru mestilah semasa permohonan itu dibuat telah mempunyai dokumen dan rekod-rekod yang berkaitan dengan halal sekurang-kurangnya 3 bulan ke belakang. Ini tentu memberi cabaran khususnya kepada syarikat yang baru kali pertama memohon ataupun kalau bukan kali pertama memohon, syarikat yang sedia mempunyai sijil pengesahan halal tetapi ada produk baru yang perlu dilancarkan. Produk ini mungkin melibatkan promosi, produk ini mungkin melibatkan ekspor. Sebagaimana yang sedia ada pada ketiga hari ini, kalau boleh mohon hari ini dapat sijil untuk tujuan pemasaran. Jadi ini menjadi satu cabaran untuk diterima, untuk direalisasikan di peringkat industri sebab apa yang dilihat pada waktu sebelum ini memang di peringkat agensi seperti JAIS atau JAKIM cuba membantu untuk menilai dari segi kelayakan permohonan ini, tetapi bila tidak disebutkan syarat minimum 3 bulan rekod itu perlu wujud, sukar untuk dibuat pengesahan sama ada produk itu benar-benar layak untuk persijilan ataupun tidak. Yang pastinya 2021 mahu tak mahu rekod 3 bulan ke belakang perlu ada sebelum satu permohonan itu boleh dihantar. Bukan saja rekod-rekod am berkaitan dengan pendaftaran syarikat ataupun perkara-perkara lain berkaitan dengan pekerja sebagai contoh, tetapi secara spesifik untuk produk ataupun perkhidmatan itu mestilah mempunyai rekod 3 bulan ke belakang secara minimum. Baik. Seterusnya antara cabaran yang perlu dilihat dalam
pelaksanaan prosedur baru mulai tahun depan ini berkaitan dengan produk ataupun servis, bagaimana ia ditunjukkan kepada pelanggan ataupun dilihat di luar daripada premis pengeluaran itu tadi. Jadi telah dinyatakan dalam prosedur yang akan datang ini bahawa aspek penilaian itu tidak akan terbatas dalam pagar kawasan pemprosesan ataupun kawasan penyediaan perkhidmatan itu dilakukan, tetapi dia akan membawa kepada peringkat, kalau saya boleh sebutkan sedikit, periklanan, khususnya bila berada di media telah mula diberi penekanan dalam prosedur yang baru ini. Ini penting sebab apa yang dilihat pada ketika ini, produknya halal, tetapi bagaimana produk ini berada di media kadang-kadang menjadi satu yang memberi liability negatif kepada persijilan halal. Contoh, apabila produk ini dari segi pengiklanannya menunjukkan unsur-unsur yang membuatkan agama Islam sebagai contoh tidak dilihat dalam pandangan yang suci dan juga mulia. Maka dengan itu dalam prosedur yang baru ini, mau tak mau rakan-rakan di industri perlu memastikan dari segi pembungkusan, pelabelan dan juga pengiklanan lebih diberi perhatian, sebab yang ini tentunya menjadi satu cabaran, sebab apabila sesuatu label ataupun pembungkusan itu diwujudkan, ia melalui satu proses penyediaan yang panjang, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan sebelum percetakan boleh dibuat. Dan apabila percetakan dibuat, ia tentunya melibatkan satu kuantiti yang mungkin dari segi kosnya besar, yang pertama. Yang kedua, untuk pembungkusan ini habis digunakan di peringkat kilang pun dah lama, di peringkat pengguna pun akan mengambil masa yang lama. Jadi sekiranya berlaku masalah sebagaimana yang pernah kita di Jabatan JAIS dan JAKIM lihat dalam persijilan halal, menjadi satu cabaran sehingga bila tak diberi pengesahan halal seperti tidak membantu industri, tetapi bila diberi pengesahan halal akhirnya dia menjadi satu yang memberi imej tidak baik kepada JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam di negeri yang mengeluarkan persijilan halal ini. Jadi nama-nama produk yang kalau sebelum ini telah dinyatakan nama-nama sinonim kepada produk yang tak halal ataupun berkaitan dengan keagamaan masih ditekankan dan perlu ditambah baik dalam prosedur yang ada ini untuk perhatian rakan-rakan di industri. Baik, seterusnya dari segi pengurusan halal dan juga kawalan proses di premis, penilaian yang ada pada hari ini memperlihatkan sebenarnya bagaimana syarikat memberikan komitmen dan juga kedudukan halal di peringkat syarikat. Apa yang dilihat sebenarnya adalah melalui syarat-syarat yang dinyatakan dalam persijilan halal, baik dari segi latihan, baik dari segi aktiviti yang dijalankan, dia mempunyai satu jangkaan dan juga refleksi tentang kompetensi dan juga amalan yang ada di peringkat syarikat. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, banyak syarikat telah mula mewujudkan sistem jaminan halal di peringkat dalaman syarikat. Penulisan-penulisan berkaitan dengan prosedur kerja dari segi proses kerja yang ada telah diwujudkan di peringkat syarikat, tetapi masih lagi pada pandangan audit banyak yang perlu dikemaskan. Sebab untuk membuat satu penulisan prosedur ataupun keperluan-keperluan khusus berkaitan dengan halal satu perkara, tetapi untuk menjadikan ianya relevan dan ianya berkesan, perlu dilihat juga supaya dia benar-benar memberi nilai kepada sistem jaminan halal yang dibangunkan itu. Jadi ke depan ini dalam prosedur yang baru ini, komitmen bertulis yang sedia ada berkaitan dengan polisi halal ataupun prosedur standard operasi di peringkat syarikat perlu ditambah baik. Begitu juga penekanan dari sudut rekod-rekod aktiviti yang dijalankan, mesyuarat, jawatankuasa halal dalaman maupun audit dalaman dinilai dan diberikan perhatian, sehingga seolah-olah sistem jaminan halal peringkat syarikat yang ada pada ketika ini sebenarnya tuan-tuan dalam prosedur yang baru ini
semangat yang dibawa memerlukan sistem jaminan halal itu berdiri secara sendiri, stand alone. Tidaklah bersama dengan program kualiti yang ada berkaitan ISO ataupun HACCP, ataupun mungkin bersama dengan sistem jaminan halal untuk produk yang mungkin industri tuan-tuan perempuan ada dapatkan juga daripada Badan Pesihal Halal Antarabangsa yang lain. Jadi ini antara perkara-perkara besar, perkara-perkara penting dalam menu baru yang menjadi cabaran yang perlu diterima sebaik yang mungkin dan diterjemahkan dalam keadaan yang terbaik oleh peringkat industri. Jadi bagaimana untuk rakan-rakan di industri bersedia dengan perkara yang ada ini, yang pastinya masa tak panjang, kita ada lebih kurang 2 bulan sahaja. Mahu tak mahu, bersedia ataupun tidak, Januari akan tetap muncul. Sama ada kita berada pada waktu itu atau tidak, hanya keadaan dan masa akan menentukan. Yang pastinya pada hari ini sebenarnya kalau pandangan saya secara peribadi, walaupun prosedur ini baru diumumkan secara rasmi 29 September yang lepas, saya sering menyatakan kepada rakan-rakan industri, khususnya yang pernah berbincang dengan saya, berjumpa dengan saya, bahawa sebenarnya prosedur yang baru ini secara tak langsung sebenarnya bolehlah dikatakan telah mula dikuatkuasakan apabila JAKIM setahun yang lepas telah mula mengeluarkan draft prosedur baru ini di portal Halal Malaysia, yang sehingga ke hari ini saya kira masih belum dikeluarkan oleh JAKIM, masih boleh diakses ataupun dicapai oleh rakan-rakan di industri. Walaupun dia adalah draft, yang pasti draft ini tidak akan lari 100%, tidak akan dipindah 100%. Sebahagian besar kalau kita buat perbandingan apa yang ada dalam draft yang masih ada di portal Halal Malaysia dengan apa yang diumumkan pada 29 September yang lepas, memang ada berbeza, ada perbezaannya, tetapi rangka kasarnya masih lagi tidak lari. Jadi itu yang menjadi mungkin sedikit cabaran kepada kita dari sudut pelaksanaannya. So apa yang sebenarnya boleh saya kongsikan pada ketika ini, rakan-rakan di industri, mahu tak mahu kita kena mendepani benda yang ada ini. Jadi pilihan yang ada sekarang ni adalah 2. Sama ada kita fokus kepada benda yang kita boleh pegang, kita boleh capai, kita boleh urus, kita boleh tangani dengan baik, ataupun kita fikirkan juga, kita serabutkan kepala kita dengan perkara-perkara yang kita tak boleh nak pegang, perkara-perkara yang kita tak boleh nak kuasai. Jadi saya kira perkara yang boleh dikuasai oleh pihak syarikat adalah perkara yang perlu diberi keutamaan dan fokus, sebab perkara-perkara ini dalam kawalan syarikat. Contoh, pengurusan masa. Kalau memang kita ketahui permohonan pembaharuan, permohonan baru akan tetap dibuat dari masa ke semasa, jadi rekod dokumentasi berkaitan dengan keperluan persetujuan halal itu perlulah sentiasa diuruskan dengan sebaiknya. Bukan lagi dalam pendekatan maknanya tunggulah auditor bagi NCR, bagi laporan ketidakpatuhan, barulah kita nak respon. Jadi begitu juga dari segi komunikasi. Kadang-kadang kita menganggap mungkin permohonan syarikat ni dah berlangsung beberapa tahun dan kita memang berurusan dengan pegawai yang mungkin lebih kurang sama beberapa tahun. Tanggapannya, pegawai memang dah tahu syarikat kami bagaimana dan kami pun tidak ada masalah dengan pegawai. Jadi kita menganggap bahawa semuanya adalah baik, tetapi bila prosedur baru dikuatkuasakan, ada keperluan-keperluan yang mungkin kita tak perasan menjadi masalah. Dan kita juga kurang berkomunikasi dengan pegawai, menyebabkan berlakulah sedikit konflik yang mendatangkan masalah kepada syarikat di sini. Jadi perkara-perkara berkaitan apa yang boleh dikawal, diurus oleh syarikat, kalau diberi perhatian yang serius, menjadi fokus kepada pihak syarikat, saya kira ini akan membantu sedikit sebanyak dari segi prestasi permohonan syarikat, berbanding syarikat nak fokus kepada perkara yang tidak boleh dikawal oleh syarikat. Contoh, syarikat nak cepat untuk dapat sedia pengesahan halal tetapi lambat buat permohonan. Jadi ini menjadi satu cabaran sebab telah dinyatakan dalam prosedur yang lama versi 2014 dan masih dikekalkan pada prosedur yang akan dikuatkuasakan pada tahun depan,
hendaklah dihantar dalam tempoh 3 ke 6 bulan sebelum tamat tempoh. Jadi kalau kita fokus kepada permohonan ini dihantar sebelum tempoh tamat sijil itu berlangsung, insya-Allah boleh diluluskan dalam waktu yang ada. Tetapi kadang-kadang saya faham walaupun ada faktor yang tidak boleh dikawal di peringkat syarikat, khususnya melibatkan kontrak perkilangan sebagai contoh, maka permohonan tak dapat dibuat lebih awal. Jadi apabila permohonan tak dapat diproses lebih awal, maka dia menjadi cabaran kepada bukan sahaja industri tetapi urusi persijil halal seperti JAIS ataupun JAKIM untuk memproses permohonan ini secepat yang mungkin. Jadi prestasi yang baik dan juga usaha-usaha untuk menambah baik jurang masalah ataupun jurang pematuhan di antara prosedur lama dan prosedur baru, saya kira syarikat tidak boleh nafikan, tidak boleh abaikan, hendaklah ditunjukkan sepanjang masa supaya walaupun mungkin ada perkara-perkara sebagai contoh saya sebut di awal tadi, eksekutif halal ada masalah sebab tak cukup 5 tahun, ataupun mungkin kursus dah dibuat tetapi tidak sampai kepada jangkaan yang menyeluruh sebagaimana diharapkan oleh JAKIM ataupun JAIS. Maka pada ketika ini, kalau perkara-perkara yang baik yang lain berkaitan dengan rekod, berkaitan dengan kolam proses, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menyokong persijil halal boleh dikekalkan, saya kira pegawai-pegawai yang bertanggungjawab dalam urusan permohonan persijil halal, mereka boleh rasional, mereka boleh secara bijaksana membantu permohonan tuan-tuan sehingga apa yang diharapkan untuk kelulusan itu tadi tidak menjadi satu masalah besar untuk dipenuhi oleh pihak syarikat. Jadi sama ada kita setuju ataupun tidak, sedar ataupun tidak, apa yang terkandung dalam syarat prosedur persijil halal Malaysia yang saya katakan di awal tadi semakin tebal, semakin terperinci dan semakin memberi cabaran besar kepada industri, semuanya dibentukkan begini perlu kepada keadaan pada hari ini. Sebabnya kalau kita mungkin tidak perasan, sebenarnya Hala 7 Halal Malaysia pada hari ini telah diubahkan daripada konsep diuji untuk dipenuhi atau dipatuhi halal, tetapi Hala 7 itu telah diubah kepada diwujudkan ataupun dibina untuk patuh kepada kriteria persijilan halal. So ini dua konsep yang agak berbeza, yang mungkin tak nampak perbezaan, tetapi konsep build for compliance ataupun dibina untuk dipastikan halal daripada awal akan membantu proses persijil halal di peringkat syarikat untuk satu tempoh jangka masa panjang. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, apa juga cabarannya, setiap masalah itu bukanlah kehendak kita. Yang pasti bila ada cabaran, bila ada masalah, selain daripada berkomunikasi dengan yang baik, yang pastinya pemikiran yang positif, usaha yang berterusan akan membantu menambah baik apa juga konflik ataupun cabaran yang akan kita hadapi. Jadi setakat itu dulu saya dapat kongsikan sedikit idea tentang apa cabaran yang kita hadapi pada ketika ini berkaitan dengan COVID-19 yang masih tidak lagi hilang di muka bumi ini, dan prosedur persijil halal yang telah direncanakan dalam 2 tahun yang terakhir ini untuk dilaksanakan pada tahun depan. Selamat kita bertemu kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.